Siratal mustaqim. Hidayah apa kita minta? Hidayatul din. Hidayah ada 5. 4 Tuhan bagilah, 4 dah bagilah. Ya. 4 kita bagi, yang Tuhan bagi 4 tu untuk kita nak takbir diri kita sendiri, nak bawa hidup kita, budaya hidup kita tu kita berjalan dengan petunjuk. Ada hidayah tu. Kita tahu nak makan dan kita jemput 5 jari, tahu nak masuk dalam mulut ni. Ini hidayah. InsyaAllah kita sambung pada sifat nama Allah yang ke-81. Bersurat berapa tadi? Muka surat 69, muka surat 69. Rujukan kitab kita 69. Nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ke-81 Al-Muntaqim. Al-Muntaqimu, yang maha bertindak. Allah akan bertindak balas menyiksakan siapa-siapa yang durhaka. Itu maksud namanya Al-Muntaqim. yakni dialah yang menyiksa pendurhaka-pendurhaka kerana dosa-dosa yang mereka lakukan, dan mengambil tindakan terhadap siapa-siapa yang dikehendaki dengan seberat-berat hukuman, kerana dialah yang amat penyiksa. Dialah yang mematahkan kegiatan-kegiatan pendurhaka-pendurhaka dan pelampau-pelampau, mengundurkan orang-orang yang salah dan menguatkan siksaan di atas orang-orang yang sesat. Semuanya itu dilakukan sesudah mereka diberitahu dan diberi khabar takut. Ini sebagai amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah ditetapkan dan diberi tempoh. Allah bagi masa dan tempoh untuk kita bertaubat. Kesedaran untuk bertaubat itu sudah ada dalam jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau tak ada iman, dia tidak akan mau bertaubat kepada Allah. Maka justru itu kita diberikan Allah peluang di atas keduniaan ini, masa kita untuk bertaubat kepada Allah, sehingga sampai roh ke tenggorok, dia kata. Bila sampai roh kita sampai ke rempung, halkum, sampai tahap itulah Allah bagi peluang untuk kita bertaubat kepada Allah, ya. Jangan, maka dengan kerana itu peringatan Allah dengan nama Allah Al-Muntaqim ini, jika kita beriman kepada Allah Al-Muntaqim, nama dia tadi ini, maka akan mendorong kita kepada sentiasa bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, kerana Allah adalah maha penyiksa sekiranya kita layak ataupun mustahak diberi azab. Itu 81, ya. Dan amal nama ni, kita boleh amal nama ini sebanyak 154 kali. Kalau kita nak amal lah 154 Ya Muntaqim, Ya Muntaqim, buang al lah, jangan baca Al-Muntaqim. Ya Muntaqim, Ya Muntaqim, Ya Muntaqim, Ya Muntaqim, Ya Muntaqim. Jadi dia akan terlindung. Kita zikir dengan nama ini sebanyak 154 kali, ya. Kita akan terpimpin daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar, ya. Allah akan pimpin kita. Itu kelebihan berzikir dengan nama ini. Kemudian kita masuk pada nama yang kedua, nama yang ke-82, Al-Afu. Al-Afu, yang memaafkan, yang maha pemaaf, iaitu memaafkan kesalahan mereka yang bertaubat. Kita halusi sikit makna Al-Afu itu, tentuannya. Al-Afu ialah yang menghapuskan kejahatan dan yang memaafkan maksiat. Sifat ini berdekatan dengan Al-Ghafur. Ada satu lagi nama Allah, Al-Ghafur, ya, yang mengampunkan. Tetapi ianya lebih lagi kerana Al-Ghafar, mengampunkan itu ialah As-Satar, yang dengan pengertian menutup segala. Satar, nama Allah As-Satar, ya. As-Satar, ya, iaitu yang menutup
segala macam bentuk kesalahan-kesalahan kita yang kecil-kecil lah, ya, Tuhan tutup. Kalau kita sedia mau bertaubat mohon ampun kepada Allah, lazim dengan menyebut al-afu, maka itu dikatakan bahawasanya kita akan diberikan Allah, ya, perlindungan daripada melakukan dosa-dosa. Itu lebihnya antaranya lah, ya. Di antara kelebihan Allah kepada siapa-siapa yang berkendakinya ialah di hari kiamat nanti malaikat-malaikat yang mengurus buku-buku amalan kita. Amalan kita menunjukkan buku amalan itu kepada kita nanti. Di sana mereka akan melihat bahawa antara kandungan surat-suratnya ataupun kebanyakan daripada yang dihapuskan itu adalah kejahatan-kejahatan yang kita kerjakan, di mana kita sedia mohon ampun kepada Allah, ya. Jadi maknanya kita lihat dalam satu kenyataan di bulan Ramadan khususan, Allah buka pintu al-afu dengan sebelas luas, ya. Allahumma innaka afuun karim. Doa ni doa bulan Ramadan, ya. Tapi kita baca selalu, walaupun kita baca juga. Dia hanya khusus di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan tu doa tu betul, dah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa dengan doa itu di bulan Ramadan. Bulan lain Nabi tak doa, tapi tak apa, kita baca apa boleh lah, selalu tak ada masalah, ya. Itu yang paling penting. Sepanjang-panjang bulan Ramadan tu kita perbanyakkan dengan Allahumma innaka afuun karim. Allahumma innaka afuun karim. Tiap pergerakan kita, ya. Nah, itu kelebihan dia lah, pengampunan ini, sebab Allah membuka pintu kemaafan. Tiap-tiap malam bulan Ramadan Allah akan ada seruan daripada langit, di mana Allah telah membebaskan, ya, telah membebaskan 100,000 hamba-hambanya daripada azab neraka. Moga-moga nama kita masuk dalam 100,000, ya. Bila Allah Ta'ala istiharkan tiap-tiap malam bulan Ramadan sepanjang 30 malam, tiap-tiap malam ada seruan, di mana Allah telah mengampun dan membebaskan 100,000 hamba daripada azab neraka. Jadi 100,000 tu dia dah siapa-siapa dia tu. Jadi kita harap kita termasuk di antara yang 100,000 tu lah. Kalau kita termasuk dalam 100,000 tu, maknanya memang orang itu bukan ahli neraka lagi. Dia akan terpimpin dengan jalan-jalan keakhiratan, jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan yang kebajikan. Itu lebihnya lah, ya. Jadi kita amalkan. Jadi kita perbanyakkan dengan dimasukkan al-afu itu dalam nama Allah yang kita sebut dalam istighfar, ya. Perbanyakkan astaghfirullahaladzim, ya. Itu yang pentingnya lah, paling banyak sekali. Dan Allah sentiasa membuka, ya, pintu-pintu taubat, pintu-pintu pintu-pintu kemaafan kepada kita, insya-Allah. Kemudian kita masuk lagi pada nama yang ke-83, Malikul Mulki. Malikul Mulki, yang maha memiliki pemerintahan. Allah memerintah di langit dan di bumi mengikut kehendak yang penuh, kehendaknya selalu semuanya ya, di bawah pemerintahan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Malikul Mulk, satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala, yakni 83, ya. Kalau kita ambil perhati di mana disebut oleh musannif di sini, ialah yang menjalankan segala urusan dalam kerajaannya menurut suatu yang dikehendaki. Ia adalah yang dapat yang menghalangi ataupun halangi ketetapan dan juga yang boleh menukar atau mengubah, kerana Allah sendiri yang menjalankan pemerintahan seluruhnya. Dan dimasukkan dalam zikir tahlil, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Itu kita sebut, ya. Sehingga ada hadis daripada Nabi, kita zikir 100 kali, paling minimal 100, lebih baguslah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi tak masuk, jangan bunyi yuhyi pula, itu hadis riwayat lain. Ikut riwayat ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 baca macam tu 100, ya. Bagi jadilah, sama ada pagi ke petang kita buat bagi jadi, ya. Zikir tu memang cukup sah, ya.
Begitu besar segala anugerah kurniaannya kepada orang yang beramal. Tuan-tuan, kalau kita amal sendiri, kita boleh saksikan sendirilah ya, kelebihan zikir itu yang dianjurkan oleh Nabi. Nabi suruh sendiri kalau orang buat kalau musim haji ini, orang akan wukuf di Arafah. Di Arafah, siapa yang ada di Arafah pada masa itu dalam niat ihram, dia membaca sebanyak 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah taala ampun, mabrur. Bila Allah mengampun dia, mabrurlah haji dia. Itu kelebihan yang ada pada zikir itu ya. Dia ada masuk nama Allah Al-Malik, Malikul Mulk, dan masuk dalam Fatihah Malik Yaumiddin ya, besar nama tu. Baik. Kemudian nama yang ke-84 Ar-Rauf, yang maha bertimbang rasa. Ya, Ar-Rauf yang maha bertimbang rasa. Ia sangat bertimbang rasa dan kasihan belas kepada hamba-hambanya yang taat. Nama ini juga Allah bagi kepada Nabi Muhammad. Nabi dipakaikan nama ini dalam surah Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum birraufur rahim. 'Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf rahim, nama Allah tu dua-dua Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi maknanya Rasulullah juga di antara yang sangat bertimbang rasa. Penting itu kita mulai faham. Jadi kita banyak mengamalkan nama ini Ar-Rauf, Ar-Raufur Rahim, kita bawa dalam ayat ni. Laqad ja'akum kita beramal dengan ayat laqad ja'akum tiap-tiap kali lah ya. Kalau boleh lepas sembahyang, habis kita sembahyang, di antara zikir-zikir yang kita masukkan ialah ayat 128, 129 surah At-Taubah At-Taubah. Kita akan nikmati dia punya kebesaran, kelebihan yang luar biasa dalam semua pergerakan ya. Itu artinya. Kemudian yang ke-85 Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram, yang maha pemilik ketinggian dan kemuliaan. Ia mempunyai kemuliaan serta limpah segala nikmatnya. Ya Dzal Jalali wal Ikram ya. Satu amalan zikir yang boleh membawa kepada satu makam yang terpuji, makam yang tertinggi ya, iaitu di antaranya menjadi amalan kepada seorang wali Allah, yakni orang kanan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ya. Orang kanan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia boleh bawa singgah sana Puteri Balqis ya, sebelum mata berkedip, sebelum mata Nabi Allah Sulaiman berkedip, dia boleh bawa singgah sana Puteri Balqis ya, daripada Palestin ke Iraq ya, dalam tempoh yang begitu pantas, lebih cepat daripada kilat lagi. Kerana amalannya inilah zikir dia. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Amal ya. Itu arti antaranya kita bawa amalan tu sebanyak-banyak mungkin lah ya. Kita bawa dulu zikir dia, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu zikir dia. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rasulullah ajak kepada Sayyidina Osman ya, Sayyidina Osman antara sahabat Nabi yang begitu berjaya lah dalam bidang perniagaan, perdagangan, iaitu Sayyidina Osman ya. Banyak sekali dia punya tanggungjawab, banyak komitmen dia dalam kehidupan hidup. Maka antara sahabat Nabi yang paling sibuk dialah. Tapi sibuk-sibuk dia boleh khatam Quran 2 minggu sekali ya. Sibuk-sibuk dia pun boleh khatam Quran 2 minggu sekali, confirm ya. Itu dia antara kelebihan Sayyidina Uthman bin Affan. Dan zikir inilah
yang menjadi antara zikir yang diajak, yang Nabi suruh bacalah pada hari. Tapi Nabi habaq ada sehari 1000. Nabi suruh dia baca sehari 1000 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu dia nah. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha anta, itu 1000. Ya Dzal Jalali wal Ikram itu tak ada had, bawa sebanyak-banyak ya. Itu kelebihan yang ada lah ya. Dan lagi amalan-amalan kepada wali-wali songo antaranya Sunan Gunung Jati ya, Sunan Gunung Jati antara amalan dia. Sunan Ampel ya, antara amalan-amalan mereka ialah memperbanyakkan zikir Ya Dzal Jalali wal Ikram ya. Itu dia ya, sampai kita boleh arah, sampai kepada tahap dia boleh arah makhluk bekerja ya, makhluk yang tak bernyawa tu nah. Berlaku satu penyerangan lah daripada satu kelompok masyarakat di Majapahit ya. Dia nak serang Mataram, dia nak menyerang Mataram. Ketika itu Sunan Gunung Jati ada di Mataram masa itu. Maka tentera-tentera di Majapahit tadi serang masuk. Dia sedang menulis kitab, masa dia sedang tulis kitab. Tapi bila dia dengar kata tentera tu nak mari, dia tahulah tentera tu akan menyerang. Ada kerih dia sendiri ya. Cuma dia arah kerih itu habis. Kerih itu pergi cantai habis semua. Habis tentera Majapahit ya. Yang mana sempat lari-lari lah, yang tak sempat dia bunuh habis. Tak payah angkat tentera, kerih dia saja. Itu kelebihan zikir ni lah Ya Dzal Jalali wal Ikram ya. Kita buat sebanyak-banyak, tapi jangan kita zikir kerana tu pula. Jangan kita nak zikir pasal nak cari kekuatan ya. Jangan. Zikir itu kita nak dekatkan diri kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah ya. Maka itu Allah akan bantu kita, Allah akan izin kita boleh melakukan apa saja kehendak kita ya. Itulah. Kalau macam peperangan sekarang Israel tu ya. Kalau umat Palestin tu amal yang ni zikir Ya Dzal Jalali wal Ikram ni ya, memang Israel tak boleh masuk, sikit pun tak boleh kita. Itulah kelemahan kita sekarang ni, pasal kita kurang berzikir lah ya. Zikir nama Allah tu kurang, jadi pendekatan kita kepada Allah kurang. Jadi makanya kita tak dapat bantuan. Tuhan sebut dalam Quran, in tansurullah yansurukum. Kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Kamu kena tolong Allah. Di antara maksud in tansurullah itu, kamu mesti perbanyakkan zikir, banyak menyebut ya, mencari jalan untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mahu kita duduk sibuk dunia tak habis ya, maka kita akan hanyutlah ya. Itu paling penting. Kita kena banyak berzikir kepada Allah. Wala zikrullahi akbar. Dengan mengerti Allah itu adalah sangat besar, sangat penting, lebih utama. Dia tidak ada had, tak ada tempoh, tak ada batasan. Baik, sambung lagi. Al-Muqsit yang maha adil dalam hukuman. Ia mengadilkan bagi orang-orang yang teraniaya daripada orang-orang yang menganiaya. Ini sifat Allah. Al-Muqsit ya. Perbanyakkan zikir Allah Subhanahu Wa Taala, dan membawa kita kepada sentiasa Tuhan akan memimpin kita daripada kezaliman-kezaliman manusia. Yang ke-87 Al-Jami'u, yakni yang maha penghimpun. Jamaah ya, menghimpun ya. Ia menghimpunkan berbagai hakikat yang berlainan dan menghimpunkan seluruh manusia di akhirat kelak. Atas nama inilah maka Allah Subhanahu Wa Taala syariat, bawakan dalam syariat, dan semua ibadat dalam Islam ini dilakukan secara jama'i ya, secara kolektif, secara jamaah. Faham ya? Penting kan? Saya nak tegur satu tadi saya tengok ada cacat sikit lah ya. Antara yang saya tengok di sini bila sembahyang jamaah, bila saf kita nak sambung saf, kita mula daripada tengah tapi orang ambil pada hujung. Saya mari tadi sembahyang maghrib, saya mari belakang jamaah saf yang ketiga, keempat tak silap saya, yang ketiga
Dia mula daripada ujung, semua ambil ikut dia. Ya, sepatutnya kena mula pada tengah. Saf yang kita nak buka saf baru tuan-tuan, dia kena mula pada tengah. Sebab belakang tengah duduk belakang imam. Kita kena duduk belakang imam betul-betul. Ya. Kalau dia di ujung, imam batal nak ganti je lah. Macam mana kita nak sambung? Kalau imam batal, orang ujung boleh ambil tak boleh. Orang tengah. Ya, lagi satu kita tak dapat rahmat, rahmat hilang. Rahmat turun ikut hadis Nabi, rahmat turun atas imam dulu. Lepas imam, belakang imam. Orang yang di belakang imam, kemudian dia ambil kanan. Sampai habis, baru dia ambil kiri. Nampak? Ada hadis Nabi tu. Ya. Jadi kalau Nabi duduk atas ujung, dia tak dapat rahmat. Habis belakang tu imam, saf yang baru, dia tak ada rahmat, putus. Dengan kerana dia, hak belakang semua tak dapat rahmat. Nampak? Nampak tu? Itu satu kejahilan kita zaman sekarang ni, jahil ya, dalam segi melaksanakan sembahyang jemaah. Sampai nak masuk sah pun kita tak tahu nak buat macam mana ya. Saya tak sempat nak terbawa, saya berdiri tengah, dia tak ikut. Saya berdiri di tengah tadi, dia pandai ikut hamdan tu je, sambung tadi yang tepi. Allah, cukup memalukan sangat-sangat lah ya. Sembahyang jemaah masjid punya indah macam ni, tapi kita tak tahu hukum etika sembahyang jemaah ya. Hilang pahala, rahmat hilang. Hilang rahmat ya, tak dapat. Sebab rahmat terbantut, dia turun, nak turun belakang tak ada orang. Habis tahan. Habis. Kata dia orang tidur atas ujung. Ya ya. Jadi jangan tolong apa jemaah yang mana kita kenal, tolong bagi tahu bila nak mula saf, saf pertama dah habis, saf kedua. Nak bina saf kedua, orang mula kena duduk belakang tu imam. Direct ya, penuh bagi pergi kanan dulu baru ambil kiri pula, kanan dulu baru ambil kiri, kemudian saf yang ketiga. Nampak tak? Orang bagi tengah dulu, kemudian pergi sampai kanan, kemudian baru orang duduk sebelah dia pergi pada kiri. Nampak? Dapat ini very simple, perkara tu very mudah, tapi kita tak faham benda yang simple macam tu, kita tak faham ya. Macam mana kita nak dapat pahala jemaah? Hilang pahala saf ya, tak dapatlah martabat 27, 25 kita harap 27, 25 kita tak dapat ya, kerana kita tak ikut etika sembahyang jemaah. Sebab jemaah tu kena mengaji je, sebab sembahyang ni kita kena mengaji habis-habis semua peringkat. Sebab sembahyang ni paling penting sekali tuan-tuan ya. Ya, sambung, kita sambung balik. Kemudian kita masuk pada sifat Allah Al-Jami'. Al-Jami', Allah sebagai penghimpun, mengukuhkan kekuatan-kekuatan juga. Dengan sifat jami' inilah Allah menghimpun kekuatan-kekuatan yang sekarang ini dapat lihat kekuatan-kekuatan itu di Gaza sekarang ni. Ada beberapa perkara yang luar biasa berlaku di Gaza sekarang ya, yang mana itu adalah hasil bernama Allah Al-Jami'. Ya, Allah menghantar tentera-tentera yang bukan daripada kalangan manusia ya, malaikat ya. Itu sangat mengejutkan lah ya. Tentera Israel 500,000 rakyat Israel dah mula keluar hijrah, tak duduk lagi di Israel, takut. Sekarang giliran mereka pula lari ya, giliran mereka pula jadi pelarian ya. 500,000 ni dia keluar. Subhanallah ya. Saya ada sahabat saya di Tel Aviv, saya ada kawan di Tel Aviv, ini bukan dengar cerita ya. Dia pun duduk bimbang lah. Dia ni orang Yaman, nikah dengan perempuan Yahudi. Saya akan main, saya duduk tugas di Mekah, saya tak tahu dapat kenal di Mekah lah, jumpa di Mekah yang beritahu ya. Dia sampai sekarang, tapi dalam seminggu ni tak ada kontak apalah. Dia hanya WhatsApp dengan saya, beritahu apa keadaan di sana ya. Di Tel Aviv ada 48 masjid. Di Tel Aviv ada 48 masjid. Sembahyang jemaah, sembahyang Jumaat macam biasa. Nampak? Ya? Dia tak kacau lah. Pasal dia duduk bawah kerajaan dia tak ganggu lah. Buat. Jadi itu antara yang kita sebut tadi lah ya. Jadi makanya daripada nama Allah Al-Jami' inilah Allah akan angkat kekuatan kepada orang Islam ya. Di mana dia orang nampak tentera-tentera yang berpakaian putih ya, berpakaian putih, sedangkan Brigade Izzuddin Al-Qassam pakai hijau.
pakai hijau, telureng kan. Macam mana pula tentera ni pakai putih ni? Mereka mana? Ya, semua pakai putih. Bukan sikit, ratus ribu. Ya, nah itu di antara satu yang luar biasa, ya, yang dia orang nampak sekarang. Ini daripada hasil nama Allah Al-Jami'. Dia faham ya? Sebab tu kita suruh Rasulullah nampak satu hadis, alaikum bil jama'ah, atas kamu menjadi tanggungjawab untuk berjamaah. Dalam semua keadaan kita kena berjamaah. Makan pun kalau boleh makan jamaah, jangan makan seorang-seorang. Gitulah, semua kita teman dalam perjalanan, dalam pekerjaan, urusan, ya, kita kena ada berjamaah. Ya, itu mesti faham ya. Baik. Kemudian yang ke-88, Al-Ghani. Al-Ghani yang maha kaya, Allah terkaya dan tidak berkehendak kepada sesuatu yang lain, tetapi yang lain perlu kepadanya. Sifat kaya Allah, kerana Allah memiliki semua alam, jagat, langit, bumi, jagat raya, semuanya adalah milik Allah. Ya, sampai ke diri kita sendiri pun milik Allah, hak Allah. Ya, itu dia. Selain bulu rumah kita pun hak Allah. Tak ada apa yang kita punya. Sebab tu kita mati, sebab tu kita kena mati, ya. Pasal bukan kita punya. Kalau kita punya tak payah mati, ya, no? Pasal bukan kita punya. Sebab itu kita kena tunduk di bawah Allah. Amalah dengan nama Allah Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Ghani, Al-Mughni. Amalkan insya-Allah. Ya Malik, tambah lagi. Al-Ghani, Al-Mughni, Ya Malik. Al-Ghani, Al-Mughni, Ya Malik. Ya. Lepas sembahyang sunat baca 10 kali menjadilah 10 kali cukup. Ya, bagi ada setiap kali lepas sembahyang sunat. Habis sembahyang sunat, zikir-zikir yang kita buatlah, masuk zikir ni satu. Al-Ghani, Al-Ghaniyul Mughni, ya, Al-Malik, Ya Malik, Al-Ghani, Al-Ghani wal Mughni, Ya Malik. Amal macam itu. Kemudian Al-Mughni dan 89 yang juga yang maha pengurnia kekayaan. Ia memberi kekayaan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Ya, kekayaan ini maknanya kekayaan yang paling penting dalam hadis Nabi, kekayaan jiwa. Kaya jiwa, kaya RM2 buat apa? Kaya RM2 kita kena faham. Kaya RM2 kita kena faham ada dua. Kaya RM2 ni kita kena bagi jadi hak kita. Jangan bagi dia hak kehidupan di dunia saja, kan? Kita ada, katalah di dunia kot kita ada ratus-ratus ribu lah simpanan, ya. Duit kita kata milik hanya dipinjamkan Allah. Kalau kita ada ratus-ratus ribu ni, ya, dalam simpanan kita, kita jangan bangga kata kita punya lah. Belum lagi. Kita padam-padam jadi pusaka lah. Bukan kita punya. Dia, ya. Padam-padam kita pejam jadi pusaka. Sekarang ni sebelum dia jadi pusaka, bagi jadi milik kita dulu. Kenapa hampir baik ni saya cakap ni, ya? Bagi jadi milik kita. Yang katalah 100 ribu kita ada simpanan bank, 100 ribu. Bukan kita punya lagi. Belum. Tapi kita kena bagi jadi kita punya. Ya, bagi jadi I'm the harvest. Bagi jadi dulu tu, ya. Macam mana cara dia? Kita infak sabilillah. Nampak? Kita infak harta kita yang 100 ribu tu, bukanlah semua. Ambil sebahagian, infak sabilillah, yang itulah kita punya di akhirat. Nampak? Lagi kita tak infak, bukan kita punya, tuan-tuan. Padam kita pusaka 100%. Orang hidup dapat. Kita tak ada apa. Masuk kubur kosong. Tapi kita tahu waktu kita hidup 100,000 kita ada dalam bank. Betul tak? Ni faham, ya? Banyak orang tak nampak tu ni, ya. Dia nampak 100 ribu dia kaya. Tapi dia tak tahu dia tu boleh jadi miskin apa-apa. Kerana dia tidak infak. Hari sekarang ni kita kena hantar. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, harta yang Tuhan bagi kita tu bagi jadi milik kita. Cara macam mana jadi milik kita? Infak sabilillah, sedekah ni. Palestin sekarang ni, Gaza sekarang berharap mau sangat bantuan, kan, tolong. Masa ni lah kita hantar infak sabilillah, yang tu kita punya. Kita akan masuk dalam kubur, kita akan jumpa yang tu kita punya. Nampak? Ya, bank di atas dunia tak jumpa dah.
Hak saki baki kita tinggal tak jumpa dah sebab jadi milik orang, pusaka. Betul tak? Tapi yang ni banyak orang tak nampak. Ya. Maka itulah kita dianjurkan infak sabilillah. Tuhan sebut kan, orang yang bertakwa kepada Allah ni, orang yang kata bertakwa kepada Allah ni, dia mesti terlibat dengan tiga perkara paling penting. Tiga perkara dia kena libatkan diri dia secara langsung, secara direct, secara jati, ya, secara hakiki dan secara murni. Yang pertama sekali, dia kena beriman kepada yang ghaib. Banyak beriman kepada yang ghaib. Kalau perkara yang ghaib yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut oleh Nabi dalam hadis, perkara-perkara yang ghaib yang kita tak dapat tunjuk dengan jari, tak dapat kenal dengan panca indera, yang tak dapat kita ukur dengan nilai akal walaupun setinggi mana, ya. Itu yang pertama sekali. Sebab Allah Ta'ala mula alladzina yu'minuna bil ghaib. Kan Tuhan mula. Itu kan? Kemudian Tuhan sebut apa lagi? Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yakni mereka yang menegakkan salat dan menginfakkan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Yang kami bagi kepada orang itu, kami rezeki kepada mereka, mereka infak. 3. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, yang menjurus kepada ketakwaan, yang boleh tergolong sebagai al-muttaqin. Itu dia. Okay. Itulah 3. Tuhan mula buka Quran, kita mula tu dulu kan. Habis Fatihah kita jumpa dia. Habis Fatihah kita jumpa yang tu dulu. 3 benda tu. Beriman kepada yang ghaib, menegakkan solat, infak sabilillah. Mana ada lain lagi? Tapi kita blank, kita tak nampak. Kabur. Syaitan dia tutup, tak boleh nampak. Ya. Hanya kita ada ingat kita ada banyak duit, mesti kaya raya. Tapi kita masuk kuak nanti kosong, apa tak ada. Kenapa? Kerana kita tidak jadikan hak kita depan Allah. Kita kena bawa sampai ke depan Tuhan, bahawa kita punya harta. Ya Allah, inilah harta aku. Nampak apa ada? Melalui infak sabilillah, melalui zakat, melalui sedekah, melalui jariyah, melalui hadanah, ya, itu melalui wakaf. Ini banyak kita kena buat. Ya. Confirm kita akan mati, confirm kita akan tinggal dunia. Kenapa kita nak tahu? Duit ringgit kita tu macam mana pun kita kena tinggal, betul tak? Oh, aku korban dia, duit aku korang. Dia tak tanya nyawa dia mau berapa orang. Nampak? Ya. Aku korban dia sedekah, duit aku tak ada, kosong. Ini syaitan kata hang jangan sedekah. Bila hang sedekah infak, duit hang habis. Nampak? Dia tak tanya nyawa kita apa boleh habis. Yang tu dia tak faham. Nampak? Ya. Memang harta kita tak sedekah pun kita akan tinggal. Banyak cara kita akan tinggal harta. Yang paling penting sekali, mati. Nampak? Satu hamba Allah kata kat saya, orang perempuan lah, umur dah berumur, ustaz dia tak tahu macam mana nak buat. Makcik ni dia kata macam-macam masalah timpa dia makcik, macam-macam perkara yang menimpa, macam-macam bala musibah, tak betul-betul. Bila nak habis, macam mana nak selesai? Saya dah selesai senang ya, mati selesai ada semua, tak ada problem. Itu jawab dia. Sama juga dengan dia orang, susah mati habis, tak susah, tak payah. Jadi maka kita kena faham begitulah, ya. Jadi bila kita dia orang ni, bila ada harta benda dengan kita tadi, kita jadikan hak kita dulu, kita infak, kita hantar awal kepada Allah. Sebelum Allah panggil kita hantar awal dulu kepada Allah. Yang kita tinggal baki tu, yang ni untuk orang hidup. Silakan muazzin, ya, azan, ya, waktu masuk azan. Al-mani'. Ada zikir lepas sembahyang. Tapi bila orang tak baca lah, itu sunnah Nabi lepas sembahyang dia akan baca Allahumma la mani ataita wa la mu'atiya mani'atan rada qadaita wa la yanfa'u dzal jadi minkal jad. Itu dia Nabi baca. Itu zikir. Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, jadikan dia zikir amalan harian. Antara 11 zikir, ada 11 zikir saya dah sebut banyak kali lah. 11 zikir. Tiap-tiap hari kita kena buat 11 zikir ni. Imam Ghazali tulis dalam Ihya Ulumuddin, ya.
Salah satu daripadanya inilah. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kedua, subhanallahil azim wa bihamdihi. Yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang keempat, la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Yang kelima, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa samiul alim. Yang keenam, Allahumma la mani ma'ataita wa la mu'atiya mana'ta la radqa qadaita yanfa'u dzal minkal jad. Yang ketujuh, Allahumma salli ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang ke-8, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu rabbi an yahdurun. Yang ke-9, kita menyebut dengan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Dan yang ke-10 kita sebut dengan la ilaha illallah wahidul qahhar. Tidak, 10 zikir ni buat macam makan jamu harian, ya. Make it sebagai satu amalan harian. Tiap-tiap zikir paling minimum 10 kali. 10 tu, tiap-tiap zikir tu 10 kali. Rajin kita nak buat 10 kali hari-hari, lama-lama dia akan menjana kerajinan. Zikir tu sendiri akan menjana kerajinan. Kita akan tambah, kita rasa kurang, kalau 10 tak cukup. Jangan pergi terus 100. Terus kita tekan dia berat, yang tu tak boleh. Kita ambil daripada bawah sikit. Kita ambil daripada 10 tu. Kita doa amal selalu konsisten, selalu dalam keadaan kita bawa selalu, ya, istiqamah. Kita sendiri akan tambah. Aku nak tambah pada hari ini 30 ya. Itu kesan dia tadi, kesan kita amal daripada mula, okay? Kena jadi mula-mula kita paksa, kemudian kena jadi biasa, nampak? Kemudian baru akan jadi satu kegembiraan, kesukaan, hobi. Arab kata, orang putih kata hobi, ya. Kemudian baru naik kepada tingkatan akan jadi adat, tradisi, akan jadi tabiat. Baru je lah, nampak? Nak jadi tabiat tu bukan senang. Akhlak, dia kena mula dengan paksa, force. Kita kena gagah buat diri kita. Memang nafsu tak suka, sebab nafsu kita zikir apa banyak-banyak. Hang tengok lagu lagi baik, nampak, ya? Itu zikir. Tapi bila kita paksa diri kita buat zikir, itulah akan menjana ketakwaan kita, kerajinan kita, nampak? Itu kelebihan zikir. Ya, tadi macam tadi lah. Jadi kita buatlah zikir tu dengan banyak. Al-mani' ni makna kata yang maha penghalang. Ya, dialah yang dapat mencegah sebab-sebab yang membawa kecelakaan dan kebinasaan. Ada amalan tuan-tuan yang kita rajin buat, insya-Allah. Bukan rajin kena buatlah. Kalau kata rajin ni suka tak suka lah. Saya tekan teruslah benda tu patut kita buat, kan. Sembahyang duha. Sembahyang duha ni tuan-tuan, kalau kita pelihara, kita buat sungguh-sungguh, antara kelebihan dia boleh mencegah sebarang keburukan, sebarang kezaliman, sebarang kemungkaran. Dia boleh cegah. Kelebihan sembahyang duha. Sebab tu Allah suruh kita sembahyang duha waktu kita kerja. Antara subuh naik matahari syuruk sampai duha, mana ada sembahyang fardu? Putus kan? Putus tak? Ya. Naik matahari syuruk sampai zuhur, mana ada sembahyang? Tak ada, kosong. Sebab Allah bagi masa penuh untuk kita bekerja, ya, cari makan. Sampai sibuk cari makan, tak ada sembahyang fardu, putus. Masuk zuhur baru start sembahyang, nampak? Naik matahari dah tak ada sembahyang, dah habis. Maka itu orang yang mau bersyukur kepada Allah, yang ingin mengingatkan, menyambung peringatan kepada Allah, kita sembahyang duha. Sembahyang duha ni dia tak paksa. Kita nak sambung ingatan kita kepada Allah, kita nak zahir kesyukuran kita kepada Allah. Itu lebih dia. Tapi dengan kerana kita lakukan sembahyang sunat duha itu, Allah pelihara kita dalam masa kita sehari suntuk tadi ini, kita pelihara, tuan-tuan. Ini kelebihan sembahyang sunat duha. Sebab tu Nabi sembahyang sunat duha, Nabi sembahyang di masjid, Nabi tak sembahyang di rumah. Itu saja satu sembahyang sunat yang Nabi sembahyang di masjid. Sembahyang sunat semua sembahyang di rumah. Nabi kata sebaik-baik tempat sembahyang adalah di rumah, melainkan maktubah. Maktubah ni 5 waktu lah, 5 fardu.
Sebaik-baik sembahyang ialah sembahyang di rumah, Nabi kata. Melainkan solat maktubah. Maktubah ni 5 waktu lah, 5 fardu, itu di masjid. Tapi yang pelik tu, sembahyang sunat duha Nabi tak buat di rumah. Nabi buat ke masjid sebab ketika itu orang bekerja, memberi suatu pandangan yang indah, ya, suatu keadaan, suatu yang indah. Umat Islam ni umat yang rajin, depa bekerja, depa takkan duduk di rumah, nampak? Maka tu Nabi sembahyang sunat duha di masjid. Berarti kita bekerja mana ada di rumah. Kita kena singgah di masjid sembahyang sunat duha. Bila kita sembahyang sunat duha, sembahyang dua, paling kurang 2 lah, tapi buat 4. Jangan buat 2 kalau boleh, ha. Bolehlah 2, bukan tak boleh. Tapi tertib dia buat 4 lah. Semua datang dengan 4, tak datang dengan 2 lah. Ya. Semua nikmat kelebihan dunia akhirat ni mari dengan 4. Bahasa 4 ni banyak kita pakai dalam Islam, ya. 4 menyuruh 4 mazhab. Even dalam Hindu ada 4 kitab, dalam Kristian pun ada 4 kitab, ya. New Testament, Old Testament, New Testament, Mark, Lucas, John, Johannes, Mark. Kristian pun ada 4, ya. Kita mazhab pun ada 4, ya. Faham, ya? Maka tu buatlah 4. Sembahyang duha buat 4. Baik group buat 4, ya. Bagi jadikan sebagai satu tabiat hari-hari, insya-Allah, ya. Kalau kata rezeki bertambah, kalau kata bala dia tolak, nampak? Itu waktu duha, cerita-cerita surah apa ni sembahyang sunat duha. Kalau ada musibah, kalau rakyat Palestin hari ni dia amalkan surah sembahyang sunat duha tu, dia takkan kena lah. Hari ni teruk Palestin, sebenarnya teruk, rakyat Palestin ni memang teruk, ya. Dia teruk pada kita hari lah, nampak ni? Nah, ramai yang tak sembahyang, masih banyak lagi hiburan di sana. Sebab tu dia payah nak menang tu, tak boleh kalah. Sembahyang masjid-masjid dia kosong, masjid tak ada orang, ya. Sembahyang jemaah, sembahyang subuh lagi tak ada orang. Sebab tu tentera-tentera Israel, boleh kata kat tentera-tentera yang ditawan dululah, bukan perang ni, dulu punya perang ni, selama mana pun hampa tak boleh menang atas kami, hampa tak boleh jatuhkan, melainkan masjid hampa sembahyang subuh mesti lagu sembahyang Jumaat, dia kata, nampak? Melainkan masjid kamu, wahai orang Islam, sembahyang subuhnya mesti seperti sembahyang Jumaat, baru kamu boleh menang. Itu dia. Oh, betul. Makna kita teruk di sana, Palestin cukup teruk, ya. Jadi pendek kata, mereka tidak mengamalkan Islam, ya. Banyak, ya. Macam ni Maghribi, ya Allah, Maghribi turun balak musibah baru ni, banjir jadi gempa baru ni Maghribi, ya. Morocco, Morocco tu 98% orang Islam, 98% orang Islam. Maksiat dia pun 98% dia. Itu dia. Oh, dahsyat. 90% maksiat, ya. Islam 98%, tapi maksiat dia, ya Allah. Lipat laki-laki perempuan boleh berkucup-kucupan secara terbuka, lebih dahsyat daripada Turki lagi, nampak, ya. Ini di Maghribi, tuan, Morocco, ya. Ini Islam, ya. Itu dia. Maka itulah balak turun tak berhenti, ya. Kita tak boleh angkat kepala, dia tekan. Kerana kita kalah, kita tidak mendekati Allah, tidak bersama Al-Quran, tidak berserta dengan sunnah, jauh daripada institusi ulama, ini jadi kita, tuan-tuan. Masya-Allah, ya. Ya, kita asyik tumpu kepada dunia, leka dengan hiburan, nampak tak, ya. Terlalu asyik basyuk dengan keseronokan, ya. Hanya duk fikir pagi petang siang malam, duit tak fikir lain, ya. Duit dengan perut, ya. Abdul butun, hamba perut. Abdul mal, harta hamba harta benda. Ini jadi masalah kita, tuan-tuan, ya. Mungkin dia susah ke mana pun, ya. Kita tak nampak bahwasanya ibadat itu sesuatu yang sangat indah, satu anugerah Allah yang sangat menarik, ya. Suatu rezeki yang begitu besar, kerana dia menjana keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kita akan dekat dengan Tuhan. Bila kita dekat dengan Allah, maka semuanya akan terkawal. Sembahyang sunat duha, ya. Ini ada erti dalam nama Allah yang kita sebut tadi ini, iaitu Al-Mani', Al-Mani'. Buat. Kemudian yang ke-91, Ad-Dar. Ad-Dar
yang maha memberi bahaya, yang memberi mudarat, ia menurunkan balasan siksaan dan bencana kepada musuh-musuh. Ad-darun nafi' huwa Allah. Ad-darun nafi' huwa Allah. Ad-darun nafi' huwa Allah. Yang memberi mudarat, memberi manfaat Allah. Selalu kita amalkan zikir banyak, sebut ad-dar, Kemudian apa-apa, yang ni kita ingat sembahyang kita daku lagi. Surat dar ni kelebihan kita akan terpelihara pada mudarat. Kalau ada mudarat memang kita tak lari pada mudarat, kita tak lari pada mudarat. Sekurang-kurang mudarat pada diri kita lah. Penyakit tu mudarat, sekurang-kurang mudarat ada dengan kita sendirilah. Penyakit berbagai-bagai macam penyakit baru ni, Penjeng COVID-19 tu mudarat lah. Datang mudarat mencari kita, Sepatutnya mudarat tak boleh cari kita. Yang cari kita dua lah. Pertama rezeki, kedua mati. Yang tu cari kita. Itu kita tak boleh olah. Tak boleh olah rezeki kita. Pasal rezeki cari. Kalau kita cari, kita boleh set. Betul tak? Hari ni aku nak 100,000. Kita boleh set. Tapi kalau rezeki cari kita tak boleh set. Nampak tak? Kita kena ada lain, kita kena ada karung. Rezeki nak bagi kita kena ada karung. Kita siap karung tu lah. Boleh tak? Kita siap karung, rezeki akan cari kita, tuan-tuan. Bukan susah, Tak gitu. Mati pun sabar juga. Mati. Kita nak cari mati, mencari kita kena cari apa? Bila mati nak cari kita, kita kena sedia apa? Sedia barakah. Barakah, ada 8 barakah, ada 8 barakah. Barakah pada diri, barakah pada masa, barakah pada tempat, barakah pada amalan, barakah pada suasana masa, barakah pada keadaan alam, barakah pada ibadat, barakah pada manusia sendiri yang lain daripada kita. Nampak tak? Dia faham Sebab tu Imam Syafi'i pilih tahiyat akhir Nabi, at-tahiyyatul mubarakatus. Hadis ni tahiyat awal kita baca, tahiyat akhir. Tahiyat akhir ni dia ada 3 hadis yang sahih, tiga sahih. Satu hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas. Satu hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Umar. Satu hadis lagi riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud. 3 Abdullah riwayat, 3 bacaan tahiyat akhir. Maka yang tertinggi sekali riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, paling sahih. Dia sahih, sahih. Sahih mutawatir, tinggi dia, Yang kita baca, yang dibaca dalam tahiyat akhir, yang diamal dalam mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi. 2 mazhab ni pakai tahiyat. At-tahiyyatu wa thayyibah, dia bunyi begitu sikit aja, pendek, asyhadu an la wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Dia punya tahiyat begitu baca, tapi dia adalah paling sahih. Imam Syafi'i tak ambil yang tu. Imam Syafi'i ambil nombor 2, dia buat Abdullah bin Abbas, yu'alimuna tasyahuda kama yu'alimul Quran. Rasulullah mengajar kami akan tahiyat macam mengajar kami akan Al-Quran. Inilah at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah sampailah akhir. Kemudian yang nombor 3 yang diwat oleh Abdullah bin Umar, yang diamal dalam mazhab Maliki. Dia kurang sikit lah. Kenapa Imam Syafi'i pilih yang nombor 2 barakat ni? Sebab dia ada barakat dalam tu. Nampak tak? Keberkatan tu paling penting. Hidup kita nak cari berkat lah, tuan-tuan. Maka tu ada hadis Nabi, amalkan sehari 25 kali. Al-Imam Rasulullah mengajar kita, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Baca 25 kali. Allahumma barik li fil maut. Ya Allah, berkat bagi kami, berkat bagi kami ketika mati dan sesudah mati. Mati pun berkat, lepas mati pun berkat. Dapatlah masa berkat, tempat berkat, semua akan dapat yang berkat. Nun pasal minta mati dan berkat, Allah akan bawa kita kepada berkat lah. Nampak tak? Dia bawa pergi tempat berkat, dia ketika masa berkat. Masa berkat bila, tuan-tuan? 2 waktu. Pertama waktu subuh, kedua tengah malam.
Itulah waktu paling berkah. Subuh, nampak tak? Masuk fajar sadiq, azan subuh, turun berkat. Malaikat turun. Yang kita malaikat turun ramai, ya, nak menyaksikan hamba-hamba Allah muka bumi ni sujud bersembah kepadanya. Dia turun dengan berkat. Kita lelaki digalakkan ke masjid, pergi ambil berkat buat balik di rumah. Nampak? Siapa tumpang berkat kita? Anak bini kita di rumah. Rumah tangga kita berkat, harta benda kita berkat, anak bina kita berkat. Pasal kita pergi ambil di masjid. Dia bila turun di masjid. Bila waktu subuh, waktu lain dia turun. Tengah malam di rumah kita, bangun tahajud. Nampak? Betul tak? Ya, bangun tahajud, buat dua benda ni, confirm. Nampak tak? Brigade Al-Qassam yang sangat dia digeruni, ya, oleh dunia Israel ni tadi, kerana mereka jaga sembahyang tahajud. Diwajibkan mujahidin Brigade Al-Qassam di bawah pimpinan Izzuddin Al-Qassam, di bawah pimpinan Umar Al-Qassam, ya, diwajibkan, wajib bukan kata fardu hukum, wajib atas diri individu kena sembahyang tahajud. Kalau tidak, tak boleh serta. Brigade kamu akan bawa satu kesialan, kelemahan. Nampak tak? Dia ikut macam Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Ayyubi, kan? Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, kan? Boleh menang dengan 3 kumpulan tentera. Ini baru satu Israel dia. Salahuddin Al-Ayyubi lawan dengan 3. Dia lawan dengan Inggeris, Richard de Lionheart. Dia lawan dengan Jerman, Frederick Barbarossa. Dia lawan dengan Perancis, King Henry yang ketiga. Tiga negara combine lawan dengan satu, ya, Salahuddin Al-Ayyubi, menang. Kenapa? Sembahyang tahajud diwajibkan. Kita hari ni tinggal kekuatan betul-betul sembahyang tahajud tu. Kita umat Islam kita tinggal kita tak ambil kekuatan. Sebab tu kita tak boleh naik, tak boleh menang, ya. Siapa yang buat sembahyang tahajud memang berjaya. Siapa saja ni dalam kalangan tuan-tuan ni, siapa yang mengekalkan sembahyang tahajud tiap-tiap malam, jangan miss, memang dia berjaya. Dia akan berjaya dalam semua sudut. Nampak tak? Kita tidak akan kejundang, kita tidak akan kalah. Confirm, ya, sembahyang tahajud. Sebab tu Allah mula bila Nabi SAW, Rasulullah SAW, ya, nak dinobatkan menjadi Nabi, ya, balik Rasulullah daripada jumpa Jibril dengan surah Iqra, ya, balik datang Jibril, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil qur'ana tartila. Yang tu dulu, wahai orang yang berselimut, nampak tak? Qumil laila illa qalila, bangun sembahyang tahajud walaupun dengan masa yang sedikit. Au zid ali warat, ataupun tambah, nisfahu setengah, au inqus min qalila, ataupun kurang daripada setengah, 1/2, 1/3, ya. Au zid ali waratil Quran, dan tambah dengan baca Quran tartil. Dia mula yang tu dulu kat Nabi, ya? Sembahyang tahajud dulu. Nak jadi Nabi, nak jadi Rasul, kena mula. Kita lah umat Islam ni dah jadi bapa, jadi ketua rumah, ya, jadi orang lelaki pula, kena pimpin orang perempuan, kita kena sembahyang tahajud. Kekuatan, tapi kita tak ambil kekuatan tu, tuan-tuan, ya. Force diri kita, bangun. Sekurang-kurang Nabi kata, sekadar kamu boleh sekadar memerah susu kambing 5 minutes, 2 rakaat pun jadi, ya. Kalau tak boleh buat panjang semua, bangun untuk sekadar memerah susu kambing ni, dia kata 5 minit, 2 rakaat pun dah cukup. Dan kita buat 2 rakaat tu, besok kita akan tambah jadi 4, akan tambah jadi 6, akan tambah jadi 8. Nampak tak? Kita sendiri akan mendapat kejanaan, ketakwaan kita itu akan menjana kita untuk menambah bilangan-bilangan rakaat kita, dan tempoh masa kita akan guna untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling penting, ya. Kemudian An-Nafi', yang maha memberi manfaat, iaitu memberi manfaat kepada seluruh hambanya. Kemudian 93 An-Nur, yang maha terang, Allah sebagai cahaya yang menerangi seluruh alam, ya, dan mengatasi di atas segala cahaya. An-Nur, ya, nama Allah yang paling besar An-Nur. Kita nak turun di masjid,
sunat Nabi daripada rumah nak pergi masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lisani nura. Nampak Nabi baca sebelum turun rumah nak pergi masjid, minta cahaya. Tu ada hadis, ada doa dalam kitab-kitab doa ada tuan-tuan. Kita nak turun masjid baca doa, hari-hari baca, nak keluar dapat cahaya. Itu paling penting kita nak faham. Kemudian Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk, hanya Allah saja yang mempunyai, yang mampu memberi petunjuk dan hidayah kepada siapa-siapa yang kehendaki. Itu Al-Hadi, minta kepada Allah dan kita minta dalam sembahyang fardu. Paling kurang 17 kali 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah apa kita minta? Hidayatul din. Hidayah ada 5. 4 Tuhan bagilah, 4 dah bagilah. 4 kita bagi, yang Tuhan bagi 4 tu untuk kita nak takbir diri kita sendiri, nak bawa hidup kita, budaya hidup kita tu kita berjalan dengan petunjuk. Ada hidayah tu. Kita tahu nak makan dan kita jemput 5 jari, tahu nak masuk dalam mulut ni. Ini hidayah. Kalau Tuhan tak bagi hidayah tu tak boleh. Nampak tak? Akal perlu, tapi tak ada hidayah, akal tu tak boleh buat apa. Nampak tak? Akal tu ada sungguh. Akal tu sebagai dia hanya buka jalan, tapi dia tak tunjuk jalan mana. Nampak tak? Dia perlu kepada hidayah. Hidayatul akal dia panggil. Hidayah perlu. Akal pun hidayah tu akal pertama. Itu pertama. Jadi kita minta dalam sembahyang ni satu aja. Yang tu tak ada kat kita. Dia kena bagi. Dia macam vitamin C. Kita kena import daripada luar. Dia tak ada dalam badan kita sendiri tu. Vitamin dalam badan kita. Vitamin C tak ada. Kita kena cari. Macam tu juga, cepat masuk dia cepat keluar. Vitamin C tambah orang isap rokok lagi tak ada vitamin C, hanyut tu blank. Dia nak sebab dia punya skin complexion dia tak cantik. Orang isap rokok ni dia punya complexion tak cantik sebab tak ada vitamin C. Hilang narkotin dia potong lebih. Itu dia punya kelemahan sikit lah. Buruk kita tak elok. Baik, jadi maknanya nur yang kita minta kepada Allah ni, yang kita Al-Hadi kita baca kepada Allah SWT, kita minta tadi petunjuk. Hidayatul din dia panggil, hidayah agama, yang tu Allah pegang. Kena minta dalam sembahyang. Di luar minta tak jadi. Melalui sembahyang, melalui Fatihah. Nampak tak? Tidak. Dan kita tambah lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita buat sembahyang sunat lah, sembahyang fardu janganlah, sembahyang sunat kita boleh ulang yang tu 7 kali. Dalam Syamsul Ma'arif yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ali Al-Buni, dia tulis dalam kitab tu, dia kata dalam bila kita baca Fatihah sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulang 7 kali je. Sembahyang sunat lah, sembahyang fardu jangan. Sembahyang fardu ni kita pun susah, tok imam pun susah, makmum pun susah. Betul tak? Kita dalam sembahyang sunat seorang-seorang perpanjang. Sembahyang sunat dia boleh panjang malam tak apa. Anda baca tasbih 1 kali pun baca habislah, tak ada masalah. Jemaah kita bila sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulang 7 kali. Insya-Allah kita akan dapat. Antaranya hidayatul din tadi. Hidayah yang menjurus kepada agama. Boleh kan? Kemudian tambah lagi al-badi'. Al-badi' yang maha indah. Cipta, segala ciptaan Allah sangat-sangat indah dan tidak dapat dibanding dengan yang lain. Jadi takat itulah, insya-Allah kita ambil sampai 95. Kita habis sikit lah buat ada sikit ni lah. Habislah 96 al-baqi. Al-baqi. Yang kekal adalah Allah, berkekalan selama-lamanya. Kita dikekalkan oleh Allah. Ahli syurga pun kekal, ahli neraka pun kekal. Siapa bagi kekal? Allah. Bukan boleh kekal sendiri, dia bukan kekal hakiki, dia kekal aradi, dia panggil. Allah adalah kekal hakiki. Baik. Kemudian al-warisu, yang maha pewaris, ia saja mewarisi setelah binasa seluruh alam, kerana ia sahaja yang kekal abadi. Yang lain musnah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di kau punya alam jagat raya ini musnah, melainkan zat Tuhan kamu yang punya kebesaran kemuliaan. Kemudian 98 Ar-Rasyid, Ar-Rasyid yang maha petunjuk,
ia menunjukkan kebenaran yang tetap, yang tepat kepada hamba-Nya mengikut kebijaksanaannya. Ini pun kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim. Dalam ihdinas siratal mustaqim tu mengikut Abu ya Profesor Dr. Hamka, kita minta 5. Hidayah tu kita minta 5. Hidayah tu din tu ada 5. Dan hidayah tu din tu ada 5. Kita selesaikan. Yang pertama sekali kita minta apa? Kita minta taufik. Minta taufik, kekuatan. Nak berdiri sembahyang, kekuatan nak main sembahyang ni. Kalau Tuhan tak bagi taufik, orang dalam masjid tak main masjid. Minta maaf lah. Betul lah. Orang buat masjid pun tak main masjid. Dia bina masjid, dia tak main. Nampak? Tidak. Taufik sangat perlu sangat taufik. Taufik ni satu energi, satu kekuatan dalam. Ya. Orang tua macam mana teruk sekalipun, duduk jauh mana dia boleh main, pasti ada taufik. Orang muda duduk sebelah rumah, tak main, tak ada taufik. Jadi kita minta taufik, hidayah tak cukup, kena ada taufik. Jadi mengikut Profesor Hamka, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Pertama kita minta taufik. Ya, taufik. Kedua, kita minta apa? Kita minta kepadanya tadi ini adalah kita minta rasyad, petunjuk jalan lurus, rasyad. Ketiga, kita minta apa? Ilham perlu kepada nafsu mulhamah. Kita ada satu nafsu, ya, duduk di sebelah kiri, nama dia mulhamah. Nafsu ni kalau tak ada, tuan-tuan, dia tak akan apa? Dia tak akan menjana kita kepada ibadat. Dia suruh tangguh. Nampak tak? Mulhamah ni dia kita buat, dia bagi suatu kekuatan ke kita. Itu maknanya yang ketiga kita perlu ilham. Pertama taufik, kedua rasyad, ketiga perlu ilham, ya. Nombor 4 kita perlu kepada al-hadi, petunjuk. Nampak? Ya. Dan yang kelima kita perlu kepada idlal, dalil. Nampak tak? Sebab tu orang pergi Mekah buat haji, kalau di Madinah dia tak ada Kaabah, kita panggil dalil. Kalau di Mekah kita panggil mutawif. Yang bawa kita tawaf kita panggil mutawif. Kalau di Madinah kita panggil dalil. Yang bawa jemaah haji Madinah tu pergi ziarah makam Nabi, ya. Itu kita panggil apa? Dalil. Jadi kita perlu 5 ni lah. 5 ni ada dalam hidayah al-hadi. Faham? Kita ihdinas siratal mustaqim, minta 5 tu lah. Sebab 5 tu dapat, baru kita dapat jalan, insya-Allah. Dan akhir sekali yang ke-9, as-sabur, yang maha sabar, ia tidak terburu-buru bertindak balas ke atas hamba-Nya yang menderhaka sebelum sampai masa. Itulah 99 nama Allah Asmaul Husna yang perlu kita memahami dan dapat mendekatkan kita untuk mengenal Allah, di samping menimbulkan perasaan khusyuk bila kita berdoa dengannya, dan doa kita akan dimakbulkan serta dijanjikan dengan balasan syurga. Di antara doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini doa Nabi. Pada kitab ni sudah boleh tengok doa ni, boleh ambil apa ya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku pohonkan kepada Engkau bahwasanya aku mengaku dan menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang lain melainkan Engkau yang tunggal, lagi tempat yang dipohon segala hajat. Ia tiada beranak pinak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada suatu pun yang sebanding dengannya. Ya, kita dapat 1 juta kebajikan. Ni baca doa ni. Baca doa dapat 1 juta kebajikan, tuan-tuan. Siapa nak bagi? Ya. Sekali baca 1 juta kebajikan. Saya dapat dah, saya baca. Kita baca doa ni lah. Sebab ini cukup penting. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amalkan insyaallah. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.